ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Kita baca Al-Fatihah, lepas tu kita doa pada arwah adenda kepada sultan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wasi' khalha. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وتجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم انقلها من ضيق القبور إلى جنتك جنات الخلود في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Dan kali kalau ada kematian gini, baca Al-Fatihah, lepas tu baca doa Jangan baca Al-Fatihah saja. Sebab kita nak keluar daripada khilaf. Okey? Sebab ada pendapat ulama, khususnya Imam Syafi'i kita, kalau hanya sekadar baca Quran yang tidak ada apa-apa pertalian, bukannya mak ayah, bukannya anak, maka dia tak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau hanya sekadar baca Quran, okey, tahlil sesal sebab sudah dia doa. Nah, jadi kalau ada orang kata Al-Fatihah saja, lepas tu kita baca doa untuk mengelakkan daripada berlakunya kekhilafan. Okey, maknanya bila kita baca Fatihah, baca doa sesat, habis lalu. Siapa? Sebab ada doa belakang. Faham je tu? Tu cerita dia. Tu dia. Baik. Terus sambung pengajian kita. Ayat berapa dah? Muka tak akhir dah kita je Zul. Muka akhir dah. 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan aku sebagian dari kekuasaan yang pemerintah dan mengajarku sebagian dari ilmu tadbir. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau berkuasa dan melindungiku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajarku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Kemudian kita melihat bagaimana hubungan rapat hati seorang Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pun keadaan situasi yang berlaku, disakut dengan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, kemudiannya ia panggil happy ending lah. Biasa kau tengok cerita-cerita memang sedih sama lah. Ada orang kena bunuh bersebut lah. Doktor biasa tengok lah cerita Bollywood, cerita Korea, dah sana pelabak lah. Maknanya banyakkan ceritanya sedih sudah
Jarang lah kalau happy ending ni. Jadi kisah Nabi Yusuf ni happy ending lah. Tahu, tak ada seorang pun hok mati. Tahu, adik-beradik dia masih hidup belaka, ayah dia pun masih hidup, bonda pun masih hidup, bertemu kembali selepas berpuluh tahun. Nampak tak? Subhanallah. Tapi apabila dilihat, Masya Allah, tengok bagaimana doa Nabi Yusuf alaihi salam. Rabbi qad ataitani minal mulk. Masya Allah. Wahai Tuhan, kamu telah memberikan kepadaku daripada kerajaan ataupun kekuasaan. Jadi, summa da'a Yusufu rabbahu qailan ahmaduka rabbi ala ma qad a'taytani min as-siyadati wat-tasarrufi fi Misr. Wahai Tuhan, kamu telah memberikan aku kuasa untuk menguruskan bumi Mesir. Wa ahmaduka rabbi ala ma 'allamtani min ta'bir ru'ya. Aku syukur juga padamu wahai Allah kerana telah mengajar aku erti takbir mimpi. Erti takbir mimpi ni menyelamatkan nyawa dia sebenarnya masa ketika duduk di dalam penjara yang kita sebut dulu dengan 2 orang pak yang kena penjara tu kan. Itu dia. Ya khaliqas samawati wal ard wa mubdi'ahuma ala ghairi mithalin sabiq. Wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan mencipta kedua-duanya tanpa contoh sebelumnya. Fatira bermakna badi'. Allahu badi'us samawati wal ard. Allahu fatirus samawati. Fatir makna badi'. Maksudnya ayakhluqa syai'an biduni misalin sabiq. Dia yang Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tanpa ada sampel, tanpa ada model, tanpa ada pelang sebelum tu. Kalau ada pelang, kalau ada model, kalau ada sampel, mudahlah dak tu. Tu hok tak ada sampel ni payah ni. Now, tu dia, kalau ada sampel, ada pelang beres ah. Now, ni tak ada pelang ni. Kum payakung, jadi langit, jadi bumi. Lepas tu jadi apa-apa hok duduk di antara langit bumi ni. Dahsyat. Now, pentadbiran kalau orang hok yang duduk berkecimpung dalam bidang falak ni, dahsyat dia tengok. Bumi ni kecil sangat nak banding dengan alam calkawala. Tahu? Tu dia. Anta mu'ini, engkaulah wahai Allah pembantuku. Wa mutawalli, yang memimpinku, jami'a umuri fid dunya wal akhirah, pada segala urusan di dunia dan juga di hari akhirat. Subhanallah. Nampak tak bagaimana hebatnya kan hati seorang rasul bersama dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Uqbudni ilaika inda intihai ajali fil hayatid dunya mu'minan musliman. Wahai Allah, kamu ambil ya uqbudni. Uqbudni, qabdah tu maksudnya ialah qabdah, maksud genggam. Kalau kita belajar dalam kitab Aqidah An-Najm kan dia ada kan takluk qabdah juzul. Takluk qabdah maksud apa juzul? Maksudnya apa? Takluk qabdah tu benda apa? Doktor, mu habis baca kitab tauhid. Takluk qabdah, takluk saluhi, qadim, tanjizi, hadis. Dah, masa ni yang kita nak tu pun nak apply hak kita belajar zaman ni, dia berkaitan. Tafsir, tauhid, fiqh, dia berkaitan. Nampak tak? Dia kena main sokmo. Jadi akhirnya ingat qabdah ni masuk takluk dalam genggam Tuhan. Macam sekarang kita, setiap saat kita duduk dalam genggaman Tuhan. Mak Tuhan nak teruskan kita hidup, ataupun Tuhan nak ambil, tak ada orang nak boleh halal. Itu masuk qabdah.
Jadi itulah hak yang kita duk belajar dalam kitab tauhid semua tu, ada takluk dia, takluk qudrah Allah Taala, iradah Allah Taala, semua tu. Di antaranya takluk qabdah ni Allah berkuasa untuk meneruskan kita itu ataupun untuk kita diambil oleh Allah Subhanahu Taala. Ke mana je tu? Dak tengok Allah Taala nak ambil jauh. Tu berak Tuhan suruh pergi kelah dekat dengan air putih tu. Faham daripada pucuk faham banyak lagi, banyak jugalah air terjunnya, air sungainya. Banyak juga. Tapi tengok Allah SWT suruh dia pergi ke air putih tu. Duk kelah mari pada air. Nampak tak? Tuhan kata mu duduk sini ya, ajarmu sini. Nampak tak? Tuhan ambil itu tu berqabdah. Genggam Tuhan tu Tuhan ambil. Tak ada siapa nak halang. Ke mana dok tu? Nampak tak? Tuhan kata makna setiap saat kita ni berisiko untuk disambung ataupun diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Sebab itulah kata Nabi Yusuf alaihi salam ini, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Hak penting sekali, tawaffani muslima. Tuhan, kamu genggamlah roh aku ni ketika habisnya ajar aku di dunia ni sebagai orang yang beriman dan orang yang Islam. Masya Allah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab hak yang menentukan sama ada kita diselamat atau tidak ialah di hari hak terakhir kita. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan kita tu diukur hak the ending ni macam mana. Sebab tu kita dah dipaparkan watak-watak ni. Watak orang baik endingnya baik, watak orang dok baik endingnya baik. Watak orang dok baik endingnya baik, watak dok baik endingnya dok baik, watak baik endingnya dok baik. Depan mata kita ada berlaku, betul tak? Dosa kejauh lah Haji Zul ada tak dalam sejid kita ni? Hak muka-muka baru bagi ada tak? Faham tak? Dulu dok sekong dengan sejid. Nampak tak? Tapi alhamdulillah. Ada tak hak dulu orang sejid tapi lain ni wak jauh dengan sejid? Ada tak? Ada tak? Balah ngaji Zul. Dulu boleh ada duduk apa jadah basuh tandah semua. Dah sikit je teki hati dengan Zul. Dan apa tu sejid? Minta maaf ni kita boleh nampak benda-benda ni kan. Nampak tak? Boleh nampak watak-watak seumpama ini. Sebab tu kita minta hak ending kita guna. Kita bermula dengan baik, kita minta ending pun baik ya Allah. Nampak tak? Ending hak dengan tak baik. Nampak tu? Ending hak tak baik. Contohnya Sayyidina Umar, Khalid bin Al-Walid, Ikrimah ni hak mulaan dia dah uduh dah, dah comel dah. Dah uduh apa bangun tidur nak kerak cepat Nabi. Ke mana? Jahat takah tu. Ke mana? Makna permulaannya uduh. Tapi Masya Allah endingnya sangat hebat. Watak yang disebut oleh Nabi masuk syurga, penghuni syurga belum mati. Nampak tak? Ada hak yang baik endingnya uduh. Siapa je tu? Siapa? Dia nak yakin tu. Kamu suruh ingat sama Doktor. Ayat 175 surah Al-A'raf. Baca Doktor. Kamu suruh ngapa 4 bulan dah. Ni makna juga ni. Okey, tak boleh syahadah, tak boleh ijazah, tak boleh nak bawa apa-apa. Hai tak cara lah. 175 surah Al-A'raf. Cuba baca. Watlu alaihim naba alladhi atayna wa ayatina. Kita sesama malam ni lalu. Tu apa? Khabar benda betul dah ada Quran muka lah. Lain kata ustaz pelawak pula. 175 cerita kenapa ni? Ni lah cerita orang yang asalnya comel tapi akhirnya mati.
Walaupun banyak kekhilafan, tapi tak apa. Makna ada hadis berkenaan dengan Bal'am bin Ba'urah ni. Nampak tak? Makna permulaannya sangat bagus. Sampai pekat dia ni, orang yang pergi belajar dengan dia, paling-paling tidak pun 60,000 aja tu. 60,000 tu pula boleh karamah. Boleh berjalan atas air. Bukan seorang. Berpuluh ribu anak murid boleh berjalan atas air. Karamah. Dah tu anak murid. Kalau untuk guru, hebat lagi. Nampak tak? Tapi akhirnya macam tadi lah. Mati keadaan sesak. Wala'iyahzubillah. Itu pedoman kita. Makna watak tu sudah ada dah. Nampak tak? Baca surah Al-An'am. Baca surah Al-An'am. Betul? Afaman kana maitan fa'ahyaynahu bihi waja'alahu nuran yamshi bihi fin nas. Baca je tu. Aku pun dah ingat dah ayat berapa. Sabar dulu. Awaman kana maita fa'ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. 1, 2, 2. Coba baca. Malam ni ingat Ingat Tadi surah Al-A'raf ayat berapa dah tu? Okey, ni surah Al-An'am ayat berapa? 1, 2, 2. Baca je tu. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan bagi dia cahaya iman yang menerangi, sehingga dapatlah dia membezakan antara yang benar dengan yang salah. Masya Allah. Dan dapatlah dia berjalan dengan surah cahaya itu dalam masyarakat manusia. Allah. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap mereka kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripada Allah. Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman, diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Masya Allah. Kita ni mujuk Allah Subhanahu Taala we nampak comel mari sejid ya Allah Taala we nampak sedap mari sejid seronok mari dengar Allah 1000 rahmat. Aduh kan Tuhan buat dia suka dengar benda hak karut DP karut DP barat nak kongsi. Dia ada ahli dia. Akhirat dia ada ahli dia, dunia ada ahli dia. Betul. Jadi ayat ni aja ayat ni kalau baca tafsir ialah manaqib Umar bin Al-Khattab. Itulah pujian Allah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Awaman kana maitan. Mu tengok dah ada orang mati. Mati itu dulu maksudnya dalam keadaan jahiliah. Walaupun dia juga Sayyidina Umar ni top 2, bukan top 5, top 2. Yang pertamanya Khalid bin Al-Walid, yang keduanya Sayyidina Umar. Hak ni kalau duduk je Mekah, kalau nak sebut nama Sayyidina Umar, kenalin dah kata dah. Sayyidina Umar nak kabur. Tapi Allah istilahkan dia itu maitan. Bangkai. Mayat. Nampak tak? Awaman kana maitan fa ta'qib fa ahyaynah, kemudian kami hidupkan dia. Maksudnya dapat Islam, dapat cahaya iman aja Zul ni Sayyidina Umar ni. Lepas tu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan dia ni seolah cahaya yang memandu manusia di tengah-tengah masyarakat. Makna dia sebab itulah Sayyidina Umar ni digelar sebagai Al-Faruq.
yufarriqu bainal haqq wal batil. Makna dia ni boleh beza di antara hak benar, hak yang tak benar. Nampak tak? Ni watak dia. Hak tadi tu watak orang baik jadi kufur, hak ni watak jahat jadi baik. Nampak tak? Ini semua watak-watak sudah ada dalam Al-Quran. Cuma kita je tak faham. Kita tak ambil cakna. Baca-baca tak faham. Nampak? Inilah pentingnya belajar. Kerana jujur, jangan lupa. Surah Al-An'am 122, Surah Al-A'raf ayat 175. Nampak? Nampak? Dia ingat semua. Nampak tak? Itu dia. Baik. Jadi bagaimana doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin ay wa alhiqni rabbi bidarajati abai as-salihin alladhi tawaffaitahum qabli. Tolonglah himpun hamba sama dengan apa ni tok nyang kita, hak yang kamu telah ambil nyawanya wahai Allah, iaitulah Ibrahim wa Ishaq, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Waj'al manzilati fil firdausil a'la mithla manazilihim. Jadikanlah tempat aku ni di Firdaus, di surga Firdaus, seperti mana tempat yang mereka diami. Nampak tak? Allahu Rabbi. Fal wafatu 'ala al-Islam, mati di atas Islam, wal lihaqu bis salihin, dan dihimpun bersama orang yang soleh, nikmatan kabirah, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Nombor tu, wa amlijatun azizatun, dan satu cita-cita yang sangat tinggi, yang mulia. Mana kita kena ada cita-cita ni. Mati keadaan beriman, dihimpun bersama orang yang soleh. Nampak tak? Jadi kita nak berhimpun dengan orang yang soleh, atas dunia dia kita berkawan dengan orang soleh. Ke mana tu? Ada ke belah sabar nak duduk dihimpunkan bersama orang soleh di hari akhirat, atas dunia buat balah dengan orang soleh? Nak sabar tak? Nak sabar tak tu? Habisnya kata pada ulama', oh, dok cukup siang, malam pula je kutu. Nampak tak? Lepas tu dia minta dengan Tuhan nak duduk dalam syurga bersama orang soleh. La haula wala quwata illa billah. Hak ni lah hak Tok Guru Zaki, hak buat pondok di Lubuk Periuk. Tak, pondok dia, signboard dia syair Arab, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Biasa kalau kita pergi pondok mana, madrasah mana pun, yang ambil lah ayat Quran ke, innama yakhshallaha min ibadihul ulama ke, dia ambil lah hadis Nabi, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Dia nyebahang syair terus. Makna nak kabarnya ayat Quran beres dah, hadis pun beres dah. Ni nak kabar ni syair ni, ada kabar ni. Kalau junnaja wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri al-yabas. Nampak tak itu? Seseorang itu mengharapkan kelepasan, mengharapkan kebaikan, tapi dia tak berjalan di atas jalan kebaikan. Nampak tak? Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas darat. Nampak tak tu? Mu nak harapkan syurga Allah, tapi mu tak berjalan hak ke syurga. Mana boleh? Nampak tak? Allah buat mari rasul, dia nak gapo kamu jalan ke syurga, tiba-tiba mu buat pandamu. Oh, buat bijak. Oh, kalau Nabi ada masa kita, kalau apa kalau ya? Dah cakap dah kalau. La ilaha illallah. Nampak tak ada tu? Tak boleh cakap benda gitu. Benda yang berkenaan dengan agama bukan semua boleh cakap dengan akal. Nampak tak? Mu nak buat peta motor macam mana, nak kereta macam mana, silakan, tak ada masalah, mu boleh reka. Tapi bab agama mu jangan reka. Ke mana? Dah bab agama ni pula jangan duk cerita pasal ibadat sahaja. Macam tu. Bab munakahat kena ambil tahu, bab muamalah mu kena ambil tahu, bab jenayah mu kena ambil tahu. Nampak tak? Dia pak tapang kan? Ada sebagian ulama kata 5, tapi tak apalah.
5 ke 4 kat tula je. Cuma bab nama je lain. Ada ulama baginya ibadat, muamalat, munakaat, jenayah, siasah. Nampak tak? Tu dia. Ada hak tu, hak 5 tu. Ada kata apa di ibadat, munakaat, muamalat, jenayah. Jadi jenayah tu mestilah ada kuasa. Macam Haji Zul tengok orang duduk curi, dapat takak. Haji Zul tak boleh kerak tangan dia, kita buat hukum Tuhan lah. Nampak tak? Kerak tangan Melaka tak boleh. Haram. Tak boleh pula. Sebab dia Haji Zul bukannya khalifah, bukannya pemimpin. Faham tu? Bukan pemimpin sebuah negara. Yang boleh melaksanakan benda tu ialah pemimpin negara. Faham ni? Tak boleh kalau kita duduk gelombilan semua orang Islam Melaka, kita buat sepadang. Kapang kita buat. Sepadang gelombila. Semua kita buka khabar. Gelombila telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Haji sebut istihar. Siapa-siapa hodok semayang kita bunuh. Contohnya. Tu dia. Orang hodok pakai tudung molek kita takzir. Contoh, orang curi kerak tangan, contohnya. Dan Gelombilan duduk negara apa? Polis ada tak? Gelombilan polis ada tak? Sebuah negara mesti ada polis. Tak ada wajah hak pun mesti ada. Penjara kena ada. Dan Gelombilan penjara ada tak? Mana ada tak boleh. Hak yang boleh laksanakan itu ialah pemimpin. Apabila pemimpin sebuah negara tak buat, dia tanggung atas kepala dia belaka. Nampak tak Yazul? Sebab tu kita sekarang ni berada dalam acuan penjajah. Nampak tak? Kita sekarang follow apa yang dibuat oleh penjajah. Penjajah Tuhan beri akal, dia cerdik sikit. Cerdik ni apa? Dia panggil syatir. Faham Yazul? Kalau orang beli buku nama-nama anak dalam Islam tu kan, nak beri nama anak tu, kena berhati-hati juga. Kena tanya ustaz juga. Nampak tak? Jangan main kira ya. Baguslah nama ni. Contohnya, kira ya je. Jangan. Bahasa Arab ni dia ada istimewa dia. Dia belek-belek, dia jumpa Zaki. Makna cerdik. Dia belek-belek, syatir. Cerdik juga. Zaki dengan syatir. Zaki ni ramah dah orang wih nama dah. Tu dia. Muhammad Zaki. Ramah dah. Tu. Dan kalau kita beri nama Muhammad Syatir, cerdik juga ni. Bereh tak? Mana mak dia? Bereh tak ada masalah. Comel dah tu nama dia. Kau beri nama Muhammad Syatir bin Zulkifli. Nampak tak? Lepas dia beri nama, baru dia tanya ustaz. Dah ustaz, comel dah anak nama saya, nama anak saya Syatir. Comel dah ustaz tak? Dah ustaz kata tu comel. Comel pasal maksud dia cerdik kan ustaz kan? Ya. Tapi Syatir ni cerdik lain, cerdik pelawak cerdik tipu cerdik tipu. Kalau beli buah tu kan, nimbang dia kan, kalau di negara Arab tu tok batu kan, yang sekilo tu kan, nak suruh sama tu kan, jadi dia tok dia tekan sikit, tangan dia tekan sikit, nak suruh apa dia berat tu. Nampak tak? Dia panggil tuan syatir, dia panggil. Nampak tak? Makna cerdik pelawak, cerdik nipu, cerdik ngelak, dia panggil. Cerdik juga, cerdik jahat, dia panggil. Syatir. Tu dia. Jadi makna nak beri nama apa sebut pun kena tanya juga ustaz-ustaz ni. Tu dia takut salah. Tapi hok dok payah tanya je, ambil je khairul asma' ma'ubbida wa ummida. Ma'ubbida wa ummida. Sebaik-baik nama itu apa yang disebut di hadapannya Muhammad dan juga Abdul. Abdul Muta'ali, Abdul Jabbar. Tu dia. Abdul Mutakabbir. Dok beri nama. Kalau boleh anak seorang kita beri nama ni ya. Abdul Mutakabbir. Abdul Muntaqim. Dok jumpa lagi tau. Betul. Apa mudah beri nama gitu? Apa? Dah sedap nama ustaz. Al-Muntaqim ni maksud yang maha berdendam. Al-Mutakabbir yang sombong. Dah kalau begitu mu kata nama Tuhan jahat uduh lah.
Nampak tak? Tak apa, Ustaz ambil nama hak lain lagi lah, kata dia. Dah beres, biar faham. Nampak tak? Beri nama Al-Jabbar, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, Abdul Muttaqin, Abdul Musawwir. Tahu maksud apa? Abdul Musawwir. Al-Musawwir tu hak Tuhan beri rupa. Nampak tak? Gitu. Hak ni hak sebaik-baik nama dalam Islam. Yang ada Abdul depan, hak ada Muhammad depan. Tapi alhamdulillah sekarang ni Zul, budak-budak muda alhamdulillah banyak dah nama anak-anak sambil lelaki dah. Hak dulu je sulung, ngoh, teh. Minta maaf lah, dosa marah lah tapi nak kerana ayah-ayah kita dulu dak belanja sikit. Dia memang kerja je. Nampak je Zul ada hamba beri, ada orang bayar je Zul, lebih tua lagi lah. Nama dia sulung. Kat mana mengajar pun dia pergi. Nampak tak? Dia kalau berang kata, kalau kita tukar nama boleh tak? Berapa Ustaz? Sulung tak ada nama. Kayak begitu Tuhan panggil dia ada nama, dia malu kat kita. Dah tu Ustaz nak beri nama apa? Kita beri nama Abdul Rahim boleh? Dah beres Ustaz kata dia. Dah berapa lama mati. Tapi tak tukar nama Abdul Rahim. Nampak tak? Tu dia. Jadi makna nama ni penting juga je Zul. Tazang. Tazang teruk nama. Allah pegang. Apa dia beri nama Superman? Allah la ilaha illallah, nyakit sungguh lah. Aduh lah. Ada hak seorang nama Leo Mahabbata. Hak ni hak zaman Hindu dulu. Nama dia Leo Mahabbata dipanggil. Anak dia Leo, kejut apa? Betul tak nama anakmu ni? Oh ya Ustaz. Dia apa main nama? Allah, ni pahlawan hebat dulu Ustaz. Bahan hak Hindu tu dia bahas. Kata mana? Dulu kan kita pengaruh Hindu ada kan? Dulu hak tunang-tunang tersebut ni, hak sirih-sirih tu Hindu tu. Jadi juga sirih dulu. Tu kan nak pergi Minang, nak pergi nikah kan bawa sirih. Doktor, mu bawa agak dulu. Lepas tu nak sambut menatu, dia capuk apa dia berah puluk. Dah tu lawan kita. Ini budaya India. Siap ke berah. Nampak tak? Dia puan dia suka pasal dia buat tu. Dia buat, dia suka tu. Kalau dia tak buat, dia tak suka. Nampak tu? Muncullah ustaz-ustaz duk mengajar, tukar, tak ada lah ni. Alhamdulillah, tak ada lah. Tak ada lah. Allah, besarnya pahala ustaz-ustaz. Sungguh je tu. Besar. Tak sungguh. Nampak tak? Kalau dulu mengaruk dulu. Tu dia comel tak boleh nak hilang lagi. Kita sekarang comel dah. Kalau bolehnya kita buat hak sunnah pula. Contohnya jangan nikah pada hari bewah. Faham tak Azizu? Nikah hari ni anak, patut hari ni buat jamu. Pukul 10 nikah, pukul 12 jamu. Nampak tak? Kalau kita boleh elokkan. Sebab tak sunnah ni. Tak sunnah. Sunnahnya ialah selepas dukhul. Maksudnya suami isteri tu bersama dah. Nak bersama guna pergi tadi bawa kat nikah. Kerana je tu. Lepas tu ni pun tak jadi juga ni. Nikah, lepas tu dia suruh balik natu dia hak lelaki tu. Balik. Mari masa mengatur lagi 2 hari lepas tu baru mari. Dah, bini dia tu kan. Dia suruh balik. Dah, siap kawan tu. Balik. Kawan tu nak kumpul duit sampai makan muka. Dia kena hafal pula. Dah nikah dah. Bismillah dah. Hak bini muda. Ke mana? Tak pernah angguk pun ni. Kita buang benda adat yang tak kena tu. Doktor muak gitu juga. Tak lah apa lah. Nampak tak? Dia macam waktu laka tu. Astagfirullahaladzim. Mari dulu di jamu anak Ustaz Razki kan. Tengok muka tu bukan ngati baru dah Ustaz ke ni. Ya betul dah. Nikah masa sebelum Ramadan tu dia. Ni baru jamu. Tu baru tu. Bagus lah. Nampak tak?
Nampak tak tu? Maknanya nikah ni mudah je, tak payah susah-susah. Kalau zaman dulu kan, kalau kita nikah di kampung ni, dia pakat tolong. Hak ni buat apa, buah waulu, hak ni buat kuih akak, hak ni buat nekbak, hak ni buat belebak, tu. Hak dia jadi tuan rumah hak tu bukan tuan rumah suruh, tak, tapi orang hak jiran tu tumpang rasa gembira. Nampak tu? Pakai buat akad nikah, pakai kuih. Nampak tak? Tapi lepas tu baru jamu pula. Dulu tak ada dah lah ni. Nak tak mau anak nikah. Ke mana tak ada dah. Ubah. Kita biar kaklah ke comelang sama, biar comel sama. Ke mana? Tak? Macam tu. Nak makan beradak bersebut tu makan lah. Tapi kena pastikanlah supaya makanan hak yang dimakan oleh pengantin tu, nampak tu, janganlah kalau boleh nampak pada orang ramai, kalau tak sama. Nampak tak je? Makanan pengantin, ikan tergerasa, ikan masuk sting. Orang hak makan tak kering. Tak jadi lagu tu. Orang hak makan jadi tengok kelip kepah je. Nampak tak? Tu dia. Kita ubah kita renovate biar dia comel. Ke mana tak tu? Biar dia comel berlaku insya-Allah. Banyak dah perubahan, alhamdulillah dah. Dulu sirih rasa kira tak ada dah sirih. Tu dia. Ke mana je tu? Benda-benda gitu, benda adat, benda boleh berubah tak tu. Kalau benda tu hak daripada agama, barulah. Tak nak ubah dah. Ke mana je? Maaf je dah. Dia dengar tu banyak salah aku tu dia. Tak nak ada sabar je lah. Tu dia. Baik. Ngapa doa ni? Boleh kita doa sama lepas bayar. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Boleh baca doa ni lepas mayang sama-sama. Ada masalah. Tak ada masalah. Boleh baca. Pasal ni doa daripada Quran, doa yang paling afdal. Tak kiralah siapa pun yang baca. Faham je tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa siapa ni tu? Doa siapa Nabi? Nabi Yunus. Boleh baca, tak ada masalah. Tu dia. Baik. Baca anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Baca sama-sama. Tuhan, mulah yang pimpin aku baik dunia baik akhirat. Pimpinlah aku ni kepada kebaikan. Nampak tak? Kita jangan belagak aja untuk guru besar mana pun. Nampak tak? Bila Tuhan nak pimpin, tak jadi aja tak jadi apa cerita pun. Nampak tak? Kita baca sama. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salih. Ngapa belaka malam ni? Ngapa belaka? Sebelum keluar daripada sejid, jangan ingat doa ni. Cuba sebut semua sekali biar ingat lalu. Sebut anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Sekali lagi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ingat belaka apa tu? Ingat belaka. Haji baca je, tak siap baca tak siap. Dah mana mulai pala. Mulai tak siap. Baca. Belang-belang jalan ke rumah malam ni baca anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Belang-belang bawa kereta bersama. Dah, dia benda ni kena ulang-ulang sama. Ingat insya-Allah. Tu dia. Baik, seterusnya ayat zalika min anba'il ghaib
nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kisah Nabi Yusuf yang demikian ialah dari berita-berita yang baik yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan dan membuang Yusuf ke dalam keliti, dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat terhadapnya untuk membinasakannya. Zalika ni nama apa jujur dalam bahasa Arab? Dia belajar dalam bahasa Arab dulu. Hadza hadzani haula hatani hatani hadhihi hatani haula. Fatu dzalika tilka dzalika ismun isyarah bil ba'id. Nampak tak? Jadi bila sebut zalika tu kita ada faham. Maknanya ini berita hak jauh, hak lama dulu. Nampak tak? Dzalika min amba'il ghaib. Amba jamak daripada nabaun. Nabaun amba. Nabaun ajil maksudnya berita terkini, berita sensasi. Dia panggil nabaul ajil, berita sensasi. Nilai mata wang Malaysia semakin merudum kepada 4.80. Contoh berat dah jujur. Ustaz Syed Nur Hisham atau mesej 1,000 riyal tukar-tukar boleh 660. Makna 340 syok habis begitu je atas angin. Oh jeng. Itu kita duduk belum bila tak terasa. Nampak tak? Ni jangkaan barang-barang akan naik. Dan memang dah sebab duit kita down. Nampak tak? Gula berapa sekarang sekilo? Gula tak tahu. Tak akan gula terus lah. Oh patut berkuruh pun. Tak akan gula. Betul dah mengikut kajian hamba, orang makan gula ni jadi perut bucik, gemuk. Macam hamba kan gula banyak kan. Dah haji zoom main duduk hidang homak. Tak makan je marah. Dan dah tu bagus tak akan gula dia. Bagus alhamdulillah. Berapa sekilo gula Haji Maliki? Tak tahu juga. Dah puak-puakmu ni makan je lah. Dah bila naik barang, dah naik barang-barang, dah aja beli. RM3.50. Jangkaan dia akan naik sampai RM1, RM4.50, RM4.6. Gula akan naik. Kita, naik pun naik, asal ada soda. Gitu lah. Gitu lah. Nampak tak? Betul? Jadi maknanya bila kita katakan zalika min amba'il ghaib, yang demikian kisah Nabi Yusuf ini ialah cerita-cerita benda gaib. Yang maksud gaib itu hanya Allah sahaja yang beritahu. Orang lain tak boleh beritahu. Nampak tak? Itu dia. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Macam mana Nabi nak cakap tentang Nabi Yusuf? Nabi tak ada masa tu. Dia yang boleh cakap hak ni lah orang kafir yang asal akal. Muhammad ni tukang sihir ni. Dia tahu belaka ni, hak dulu-dulu ni. Tukang ujung ni. Tahu benda akan datang. Tukang ujung, hak telik apa akan datang. Tukang sihir, hak tahu hak lepas. Nampak tak? Dia kata ke Nabi. Ayuh. Nampak? Padahal dia tak beriman dengan wahyu Allah SWT. Nampak tak? Dia tak beriman ni. Ayuh. Dia berimannya benda khadut depan. Cuba baca surah Rum. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Mereka itu hanya mengetahui benda yang zahir sahaja. Nampak tak? Benda yang tidak diberitahu, tak tahu. Sebab itulah Nabi-Nabi ni diberitahu oleh Allah dengan wahyu. Nampak tak? Sebab itulah jelas sini Tuhan kata zalika min anba'il ghaib zalika alladhi dzakarna laka ayyuhal rasul
min qissati Yusuf. Wahai Muhammad, inilah kami ceritakan kepada kamu tentang kisah Yusuf. Wa ma jara lahu min ikhwatihi wa ba'du anba'il ghaib. Apa yang hak berlaku kepada abang-abang dia dulu hak capak dalam perigi buta. Raya bertunjuk itu benda cerita gaib. Auhaynahu ilaik, kami beritahu pada engkau. Sebab apa? Linashhada laka bihi annaka Rasulullah haq. Supaya mereka menyaksikan bahawa kamu ini betul-betul Rasul yang diutuskan daripada Allah SWT. Bukan main-main, bukan reka-reka. Nampak tak? Itu dia. Wa anna al-Quran munazzalun min 'ind rabbik. Quran itu turun daripada Tuhan kamu, bukan rekaan kamu wahai Muhammad. Nampak tak? Biar orang Mekah tahu, biar orang Arab reti. Bahawa Quran ini bukan kamu buat, itu turun daripada Allah. Wa ma kunta ya Rasulullah وما كنت يا رسول الله حاضرا عند أولاد يعقوب ولا مشاهدا لهم حين اتفقوا مجتمعين وعزموا على إلقاء يوسف في قعر بئر. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu bukannya ada masa anak-anak Nabi Yaqub, bukannya kamu tengok ketika mana mereka berpakat nak membuang Nabi Yusuf dalam perigi. Bukan mu ada masa tu. Nampak tak? Itu dia. Wa dabbaru ma dabbaru binal amr. Mereka itu terus merancang, terus buat apa yang mereka rancang, liiqa'il adha wa syarr bihi, supaya menjadilah celaan dan juga keburukan dengannya. Walakinna a'lamnaka bihi wahyan ilaik. Tetapi inilah wahyu yang kami berikan kepada kamu yang tidak diberikan kepada mereka. Sesat. Inilah kehebatan Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Apabila diberitahu cerita hak lepas tu, jadi tak ada orang boleh nak sangkal. Nampak tak Yesus? Dan benda tu berlaku seperti mana yang dikhabarkan. Kisah Nabi Adam, siapa boleh khabar? Kau Tuhan nak khabar? Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, semua hak dulu-dulu tu. Nampak tu? Sebab itulah apabila Nabi SAW dengar ataupun baca surah An-Nisa, sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, Nabi akan terasa sangat. Dan sebahagian besar ulama kata, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, bila sampai ayat ni Nabi mengalirkan air mata. Sebab Nabi jadi saksi kepada seluruh apa yang berlaku sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Maknanya zaman Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan jadi saksi. Nampak tak? Itu dia. Allahu Rabbi. Baik, ni bukan mudah-mudah lah. Siapa nak balik-balik lah, ada masalah weh. Tak sungguh, tak ada nak arah. Tak ada nak arah. Siapa nak balik-balik, mungkin ada urusan dan sebagainya kan. Tu dia. Dia pun tahu sok mudah. Hamba kadang ngancur, kalau dok puas, hamba dok berhenti. Ataupun dia mau buat lalok supaya hamba berhenti. Hamba tahu, tengok muka dia, hamba tahu. Kalau tidur, belaka, belunjuk kaki, hamba tahu lah. Hamba berhenti lah. Siapa nak balik, ada urusan beres je. Tapi nak baca lagi. Baik. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Masya-Allah. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat-sangat ingin supaya mereka beriman. Ini berita gembira kepada orang yang buat kerja dakwah. Ayat ni berita gembira bagi orang buat kerja dakwah. Tapi ayat ni malapetaka. Malapetaka bagi orang yang tidak boleh nak terima apa yang didakwah kepadanya. Allahu Rabbi. Ni kita bimbang Juzul.
Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut ni, wa ma aktsarun nas. Maknanya Allah gunakan Nabi terus. Maknanya tak banyak mana manusia ni hak yang beriman. Ha nak khabarnya. Wa ma aktsarun nas saja tu. Kata Musannif rahimahullah, wa laysatil ghalibatul uzma minal bashar. Bukan majoriti daripada manusia. Walau jahidta ayyuhar rasul kullah jahad ala imanihim wa hidayatihim bimusaddiqin Allah wa rasulih. Kalau mu usaha banyak mana pun, mu terang, mu khabar, mu dakwah mana pun untuk memberi keimanan dan juga hidayah kepada mereka, tidak ramai mana kau yang terima. Allah Rabbi. Nampak tak? Lepas tu kita baca ayat ni sebagai berita gembira, busyra orang yang buat kerja dakwah. Nampak tak? Jangan mengharapkan ramai. Nampak tak? Jangan mengharapkan. Kalau kita mengharap, kita mudah kecewa. Nampak tak? Tapi kita doa supaya ramai. Kita doa supaya ramai je Zul. Nampak tak? Tapi jangan mengharap siapa mengecewakan. Jangan aja Zul. Nampak tak? Ayat ni kalau kita baca dengan ayat surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nampak tu? Beres lalu. Nampak je tu? Ayat ni masa Nabi di ziarah Abu Talib kan mati. Nampak tak? Nabi beri satu tawaran yang special yang tak pernah Nabi beri tawaran sebelum ni kepada sesiapa pun. Nabi kata, ya am, kul kalimatan uhajj laka yawmal qiyamah. Wahai pak saudara, mu sebut jelah la ilaha illallah. Tu je aku nak daripada mulutmu. Aku sanggup menjadi peguam bela kamu di hari akhirat depan Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Nampak tak? Siapalah mereka matinya Abu Talib tidak sempat untuk talafuz dengan kalimah tauhid. Menangis Nabi. Sayang benar Nabi mampu dari seorang ni Abu Talib. Sebab Abu Talib ni banyak tolong dia dengan guna kad bitaqah himayah yang Abu Talib jamin dia. Makna bila jamin, orang Mekah tak kena buat apa. Tak ada orang berani sentuh kulit Nabi kecuali seorang yang paling celaka. Siapa nama? Nama Mus'ab. Abu Jahal pula. Oh, dia kata Mus'ab. Hak ni paling celaka. Orang lain tak berani sentuh kulit Nabi sepanjang duduk Mekah, tapi dia berani. Dia jahat manusia. Disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nama dia ingat. Tapi tak payah ingat tak apa kau. Tapi ingat untuk buat pedoman. Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni paling celaka manusia. Ada dua episod jahat dia berani buat ke Nabi. Yang pertama dia ambil salal juzur. Ini disebut oleh Imam Bukhari. Dia ambil salal juzur. Salal juzur ni maksud terbuni unta. Bila unta beranak, dia ada. Dia panggil apa doktor? Placenta. Mengingat Ustaz Wada? Placenta. Placenta. Hak yang jadi protection kepada baby. Nampak tak? Bila keluar baby, keluar terbuni tu. Busuk yang amat sangat. Bersama darah. Mu tahu tak doktor dia boleh ambil terbuni unta ni lomo atas belakang Nabi. Jahatlah jahat. Ni jahatlah jahat. Ni satu kes. Kes yang kedua, dia ambil khirqatul thawb. Dia ambil perca kain buruk. Perca kain buruk. Nabi tengah duduk sembahyang depan Kaabah. Nampak tak? Nabi tengah duduk sembahyang depan Kaabah. Terus sembahyang apa pula ustaz? Sembahyang itu mengikut syariat Nabi Ibrahim Al-Hanif. Ingat tak peristiwa Isra' Mi'raj? Ingat tak? Nabi daripada Mekah nak sampai ke Palestin, Nabi naik burak. Betul? Bila Nabi naik burak, Nabi berhenti kat Baitul Lahab. Berhenti. Burak tu berhenti. Berhenti buat apa je tu? Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat.
Berhenti pula di Turi Sainah, Nabi sembahyang 2 rakaat. Berhenti pula di Taibah, nombor 2 sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa sembahyang apa nampak tak? Tak wajib lagi sembahyang. Sebab Nabi tak Mi'raj lagi pun, baru Isra. Maka ulama-ulama syarah pada kita bahawa sebenarnya Nabi sembahyang malam 2 rakaat ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu di Mekah tu dia ada mereka yang dijaga oleh Allah tidak terjebak dengan syirik, tidak terjebak dengan penyembahan berhala. Nampak? Yang dipanggil sebagai Ummatul Hanif. Di antaranya ialah ayah Nabi kita SAW, Abdullah. Nampak tak? Tak pernah sembah berhala ni, dipelihara oleh Allah SWT. Di antara juganya ialah Waraqah bin Naufal. Di antaranya, di antara nama-nama yang dipelihara oleh Allah SWT. Nampak? Tu dia. Jadi Nabi sembahyang 2 rakaat ni. Jadi bila ketika Nabi sembahyang, dia ambil khirqatul thawb. Nabi tengah duduk sembahyang, dia ambil berca kain, cekek ekor Nabi. Merah merah muka Nabi. Ini manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, sampai kiamat kita baca, walaupun secara mubaham tak disebut dengan nama. Apa kata Allah SWT? Baca je tu. Yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ni baca surah Al-Furqan. Baca surah Al-Furqan, ada ayat ni. Inilah kisah Yawma ya'uddu adh-dhalim. Adh-dhalim huna bermakna Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi. Dia sumbat dua belah jari, 2 belah tangan disumbat dalam mulut dia. Syiddatul huzni wal hasrah. Menunjukkan bagaimana dia menyesal yang sangat-sangat. Kerana apa? Buat lagu tu ke Nabi SAW. Nampak tak? Dan akhirnya dia dihukum pancung oleh Nabi selepas peristiwa perang Badar oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nampak tak haji? Ini kemuliaan Nabi SAW. Baik. Jadi bila kita baca ayat ni, wa ma aktsarun nas, maknanya tak banyak mana, tak bilangan lah. Fala yadurru ahlul haqq qillat adadihim. Tidak memberi apa-apa mudarat bilangan mereka yang tidak menyahut seruan kebenaran. Wal harsus syadid ala hidayat an-nas la yasuqu ilaiha. Walaupun kamu duduk perhati, duduk buat comel guana pun dakwah, tapi mereka tetap tidak terima kamu. Dasar pelik. Fala tahmilhum imanun nasi jami'a. Jangan duduk rasa resah ke, gelisah ke, serabut ke dengan apa yang berlaku. Tugas kamu hanya menyampaikan, beritahu. Nampak tak aja tu? Tugas kita sampaikan. Nampak tak? Allahu Rabbi. Li'annahum matrukuna liikhtiyaratihimul hurrah. Bukan masalah lain, masalah diri mereka sendiri yang meninggalkan hidayah, yang lebih suka mengambil kesesatan walaupun mereka dah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak je tu? Ni perumahan hak depan ni berapa putih rumah? 400. Hak yang blok ABC D berapa? 400 seblok. 4 blok, makna seblok 100. Makna kalau kita kata 400, 800. Cuba aja Zul cek rumah hak yang mari sejik. Hak mari sejik. Tengok molek. Amnak tak minggu depan menok alamat rumah hak mari sejik Baik hak 400, baik hak yang ni. Hak yang rumah ni. Rumah flat ni. Amnak nombor rumah.
Nombor rumah hak mari sejid ni berapa orang nak tengok. Nampak tak? Ha. Jadi mereka hak dok mari sedikit pun tak beri mudarat kita. Ha? Kita kuliah terus je. Ke mana? Hak yang mereka akan menyesat mereka juga. Dah betul. Jadi tak usah sedih lah. Cuma kita doa, ya Allah, janganlah kamu halang hidayah dan bersinggah pada mereka, ya Allah. Ya Allah, janganlah sibukkan mereka sepanjang sampai tak ada masa untuk mari sujud dekat masjidmu. Nampak tak? Kita sentiasa doa, doakan kebaikan, jangan doa benda hak bodoh. Nampak tak? Tu dia. Tapi apa yang berlaku depan mata kita nampak jelas. Nampak tak? Ini ujian. Habis ikhtiar dah buat ustaz, ziarah pun kita, hadiah pun berida. Macam ustaz kabur tu kita buat belaka dah. Nampak tu? Sabarlah. Inilah ayat dia. Wa ma aktsaruhum. Yang pasti bukannya ramai sangat. Nampak tak? Allahu akbar. Kan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Nuh pada langit yang ke-6. Nabi Musa kata, Muhammad, Allah bertualah umatmu. Walaupun umat kamu umat akhir, tapi umat kamulah yang mula-mula masuk syurga. Dah lah mula-mula masuk syurga. Ramai pula, wahai Muhammad weh. Mudah-mudahan selitlah nama kita, insya-Allah. Nampak tak? Ada umat Nabi hak sebelummu ni, wahai Muhammad, ada hak tak ada secara langsung masuk syurga bersama dengan Nabi Rasul. Ada 2 orang, ada 10 orang. Nampak tak? Oh, hebatmu Muhammad. Ni Nabi Musa, dia keluarkan perasaan dia. Nampak tak? Rasa hebat dengan umat Nabi SAW. Jadi mari kita mikir. Nampak tak? Tu dia. Kita patut syukur dah. Daripada surah kecil, siapa boleh buat sejid besar. Kita masih lagi istiqamah dok mari sejid. Allah, apa yang keras pedas sangat hati ni, ya Allah. Apa yang telah aku makan, apa yang telah aku buat ni, salah apa aku ni. Sampai pekak orang pucuk cederi, pucuk sebatake, Bukit Tunggal, Kuala Burang boleh mari sejid ni. Aku mari 2 lakah 3 lakah pun tak boleh nak mari. Ibarat dia. Nampak tu? Tapi adakah berfikir seumpama mana yang kita beritahu? Nampak tak? Hak ni ya. Hak ni yang kita bimbang. Nampak tu? Nak boleh buka tu juzuk dah buka insya-Allah lah. Tu dia. Nampak tak? Baik. Kalau dah buka juzuk, Allah dok dah kita, dia je duduk sebelah depan ni. Maksud dia dah buka. Nampak tak? Tu dia. Allah Rabbi. Bila baca ayat dia, kita kos semangat aja tu. Wa ma aktsarun nas walau harasta. Walaupun kamu sungguh macam mana pun doktor muhabis dah guna kebijaksanaan kamu, harta kamu, tenaga kamu nak beri hidayah pada orang, tidak akan boleh kalau Tuhan tak izin. Nampak tak? Ini Tuhan kamu. Allahu Rabbi. Wala sabila ila ikrahihim. Tidak ada jalan untuk kita paksa dia. Nampak tak? Kita tidak ada jalan. Sebab barang ni barang contoh Haji Zul kalau sekiranya mereka itu kafir, mana tak dia nak paksa? La ikraha fiddin. Nampak tak Haji Zul? La ikraha fiddin. Tak boleh nak paksa dia masuk Islam. Nampak tak? Kalau sekiranya dia orang Islam, nampak tak? Dia semayang, cuma tak semayang sejid. Nampak tak? Dah sejid hukum dia pun fardu kifayah. Nampak tak? Jadi dia kata, dah ustaz-ustaz dah mayang dah kedak, beres. Kita tak ada masalah tu. Kita mayang rumah. Kalau ustaz ada, kita mari sejid. Oh, tak orang mulut je. Sebab fardu kifayah kata dia. Dia tak boleh main. Orang belajar belaka lah dia kan. Tapi ada hadis Nabi Ada hadis Nabi. Yang pertama, sahabat Nabi yang buta. Ada setengah riwayat katanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nama tu, dia buta. Dia buta ni kalau subuh tu susah sikit. Kalau hak yang masih siang hari tu mudahlah. Kalau subuh ni payah dia nak mari sejid sebab buta. Nampak tak? Dia minta dengan Nabi nak supaya pindah, nak buat rumah tepi sejid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama tu, akhir Nabi kata, mula-mula Nabi nak wiridah
Sebab tengok dia buta tu. Nabi kata hal sami'tan nida. Mu dengar tak orang bang? Dengar Rasulullah. Kalau dengar, mu duduk dekat dah dengan sejid tu, kata Nabi. Allah. Nampak tak? Dah rumah pelik ni tak dengar belaka. Tak dengar lah. Kalau tak apalah. Ya Allah, berilah dengar. Betul je, kita doa gitu je. Nampak tak? Makna mu ni buta ke mana? Satu. Yang kedua, ni hadis sahih. Ni hadis sahih. Nabi kata, apabila Nabi satu, dia sebutlah Sahih Bukhari. Nabi tengok sahabat duk ramai masa sejid hari tu. Apa masalah ni? Dia tunggu siapa nak nampak kemerah-merahan. Hak ni hak mazhab Abu Hanifah kan. Kalau doktor pergi ke Turki, dia sembahyang subuh lambat. Nampak tu? Nak cerah. Sejam selepas masuk waktu. Sejam selepas masuk waktu baru sembahyang nak kabur. Masuk keluar lepas daripada Assalamualaikum warahmatullah. Dia waktu ni dia zikir sikit. Zikir betul doa. Lepas tu kan cerah dah cerah. Berdegang dah bunyi kereta. Nampak tak? Jadi Nabi tunggu siapa nak kemerahan. Dok mari lagi. Siapa pekat Nabi kata hammam tu. Aku mari perasaan nak suruh orang lain dia tok imam. Masa sembahyang subuh ni aku nak girau. Rumah mana hendak mari, aku nak bakar rumah dia. Subhanallah. Nampak tak? Siapa begitu semua bah. Dah makna kalau begitu kat balik awal kita je tu. Ke mana? Tapi kita teruslah khabar, terus beritahu, tak ada masalah. Tapi bila baca ayat ni kita rasa semangat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tak ada banyak mana menerima seruan kamu. Walaupun sungguh macam mana pun berdakwah kepadanya. Faham? Itu. Baca ayat ni satu motivasi. Ingat 103 kan? Ayat 103. Yes. Baca ayat 103 ngapa? Sebagai motivator. Tu je. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kalau kamu sungguh macam mana sekalipun, mereka ramainya tidak beriman. Nampak tak? Bila baca ayat dia kena teruslah. Ada seorang, dua orang, peduli apa? Jujur nampak tak? Tapi masalahnya jujur, kalau kawasan-kawasan bandar ni alhamdulillah lah. Ramai orang pecah-pecah hak erti bahasa kan. Dan ni pecah ketua pengarah pendidikan, waktu pecah pegawai kastam, dah kada erti bahasa lagi. Ramai hak pecah-pecah. Dan dia mari-mari sejid di meja lah. Lepas tu tak ada benda buat dah. Tapi kalau kawasan ulu, kawasan jauh-jauh sikit, dia tengok je ustaz Rimaya ni sejid dia tengok. Dia buat mengaji pula. Tiga orang je. Dia buat mengaji pula. Mudah kena je tu. Dia tengok kita pula jadi macam salah. Kita pula pergi sejid ni mana salah pula pergi sejid. Dah dia buat mengaji. Pergi sejid betul. Tak lupa je tu. Mudah kena lagi musnyu-musnyu pun. Mungkin itu lagi duduk pasal ulu. Tak kira ulu mana. Ulu besuk, ulu Terengganu, ulu Dungu, ulu Kemamat. Mungkin ya tengok. Tapi banyak perubahan dah alhamdulillah lah. Kita pun kabur Ustaz Azhar pun suka dah pergi pasal ulu-ulu tu. Ulu besuk tersebut tu. Nampak ada banyak perubahan. Dulu hak mufti lepas kan. Hak mufti lepas bagus. Dia buat satu program tu. Bersama mufti. Dia tak pergi pasal mana-mana ni. Pasal ulu-ulu tu. Mana orang kampung boleh tanya mufti sebagainya. Bagus, kamu puji mufti dulu. Dr. Zulkifli muda. Nampak tak? Bagus. Dia keluar peruntukan dia, sekali turun, bi'ah 2,000 riyal. Banyak mana sangat. Orang pergi ambil sebutir kampung, hok asal ulu tu, ambil banyak pun 100 orang. 200 orang, tak 5 riyal. Sepala. Dah, baru 500 riyal. Ke mana? Makna bos 1,000 riyal makan. Lepas tu riyal hadiah sikit, bos 2,000 riyal turun. Mufti turun. Nampak tak? Nak beri kepahaman Islam. Mas special. Bila sebut je mufti turun ni, keluar terjuduk tangga baru dulu. Nampak tak? Bawa pulak hadiah ni.
Semua tu hadiah keluar kampung ni. Allah memang memuji tu. Tapi mufti ni tak tahu dah mana lah. Program tu memang habis mufti kampung ni. Mufti kampung. Mufti kata mula semua aku piti kalau mau nak buat pun. Mau nak gula ke apa benda tersebut, aku tak mau. Aku bawa gula aku, makanan aku bawa pula ke mungkin dengar je. Kalau suruh apa tu masak, masak dia tak boleh dengar. Ni hulu. Dia pakai duduk dapur lah ke. Gula apa semua ni. Orang duduk ceramah. Dia duduk gula. Dia tak dengar lah. Aku tak mau. Mungkin mari dengar je. Makanan aku mari. Ni memang kalau buat begitu tiap-tiap bulan pasal hulu. Doktor pun malah. Orang duduk suruh duduk kalau beraya mari bandung mula. Jeng. Dah 3 bulan. Setahun dah buat setahun. Wallahu ta'ala a'lam. Sambung balik minggu depan insya-Allah. Lambat nak habis Tak apa siapa ngundi. Itu. Orang siapa ngundi baru habis orang Yusuf Dah 2 minggu 3 minggu dah pun. Habis insya-Allah. Insya-Allah. Ngundi habis masuk soalan pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.